Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Bubur Lambuk Perpaduan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Bubur Lambuk Perpaduan ini terdapat pada muka surat 82 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.3.2 membaca dan mempersembahkan karya sastera dan karya bukan sastera dengan pelbagai bentuk penyampaian. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan mempersembahkan sebuah karya sastera dan sebuah karya bukan sastera mengenai bubur lambuk perpaduan dengan penyampaian secara lisan. Kedua, mencatat 7 maklumat berdasarkan sebuah karya sastera dan sebuah karya bukan sastera yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai bubur lambuk perpaduan dalam bentuk prosa. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan mempersembahkan sebuah karya sastera dan sebuah karya bukan sastera mengenai bubur lambuk perpaduan dengan penyampaian secara lisan. Kedua, murid berjaya mencatat 7 maklumat berdasarkan sebuah karya sastera dan sebuah karya bukan sastera yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai bubur lambuk perpaduan dalam bentuk prosa. Pernahkah murid-murid merasai bubur lambuk? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah merasai bubur lambuk. Pada kebiasaannya, bubur lambuk ini dimasak pada bulan Ramadan, iaitu ketika umat Islam sedang berpuasa. Namun begitu, bubur lambuk ini juga boleh dimasak pada hari-hari biasa. Dan kita dapat lihat gambar yang pertama di situ, sekumpulan masyarakat yang sedang menyediakan ramuan untuk membuat bubur lambuk. Seperti di situ mereka menggunakan lobak. Mereka juga menggunakan bawang, seperti bawang putih, bawang merah, halia dan juga menggunakan daging ataupun ayam sebagai ramuan masakan bubur lambuk supaya lebih sedap. Seterusnya, kita dapat lihat lagi pihak lelaki yang sedang mengacau bubur lambuk itu dan mereka melakukan proses mengacau bubur lambuk ini secara bekerjasama supaya dapat memudahkan urusan mereka dan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Seterusnya, kita dapat lihat lagi gambar sekumpulan wanita yang sedang mengisi bubur lambuk ke dalam bekas. Dan akhir sekali, menunjukkan gambar proses pengagihan bubur lambuk kepada orang ramai supaya orang ramai bolehlah merasai bubur lambuk itu pada waktu berbuka puasa nanti. Oleh itu, dapatlah kita fahami bahawa proses memasak bubur lambuk ini boleh dilakukan secara bergotong royong supaya dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk perpaduan. Seterusnya, mari kita membaca cerpen mengenai bubur lambuk perpaduan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian, jelaskan teks cerpen ini. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita sama-sama membaca teks cerpen bubur lambuk perpaduan ini berserta dengan menjelaskan maksudnya. Farisha membacakan Rubini dan Syufen petikan cerpen ilham kakaknya. Amin terus mengayuh basikalnya ke balai raya.
Suraj dan Ahmeng mengekorinya. "Atuk, bubur lambuk dah habis." Laung Amin sejurus dia menyandarkan basikal di pagar. "Kami perlukan banyak lagi, Tok. Ada beberapa buah rumah lagi yang belum dapat." Sambung Suraj pula dengan termengah-mengah akibat kepenatan. Pak Osman tersenyum. Cucu dan rakan-rakan memang rajin membantu. Mereka mengagihkan bubur lambuk perpaduan itu dengan lancarnya. Zaman kanak-kanak memang menyeronokkan. Amin, Suraj dan Ahmeng tidak pernah menolak jika diminta untuk membantu Pak Osman di balai raya. Jam menunjukkan pukul 6 petang. Masih sempat lagi bubur lambuk itu sampai ke muka pintu rumah penduduk kampung sebelum waktu berbuka puasa. Penduduk beragama Islam bolehlah menjadikan bubur itu sebagai juadah berbuka puasa, manakala yang bukan Islam boleh menikmatinya sebagai juadah iringan makan malam nanti. Rezeki sesuap sama dirasa. Saban tahun, penduduk kampung menantikan bubur lambuk perpaduan masakan Pak Osman. Baiklah murid-murid, kita sudah pun membaca cerpen yang bertajuk Bubur Lambuk Perpaduan bagi perenggan ini. Selepas ini kita akan sambung lagi dalam perenggan yang lain. Jadi di sini Cikgu mahu menjelaskan maklumat ataupun kandungan yang disampaikan dalam bahagian cerpen ini. Jadi di sini yang pertama, cucu Pak Osman dan rakan-rakannya rajin membantu Pak Osman untuk mengagihkan bubur lambuk perpaduan kepada semua penduduk tanpa menolak permintaannya. Seterusnya, bubur lambuk diberikan kepada penduduk yang beragama Islam sebagai juadah berbuka puasa dan bukan Islam sebagai juadah iringan. Seterusnya, mari ikut cikgu untuk meneruskan bacaan bagi cerpen bubur lambuk perpaduan ini dan kita perlu menjelaskannya sebentar lagi. Sejak pagi lagi, penduduk kampung Seri Cempaka sudah memenuhi balai raya itu. Mereka bergotong royong untuk menyediakan bahan masakan, memasak dan membungkus bubur lambuk. Yang lebih membanggakan apabila penduduk kampung tidak kira agama, bangsa dan kaum tidak putus-putus memberikan sumbangan ikhlas dalam bentuk barangan atau wang. Sepakat membawa berkat. Mungkin inilah sebabnya bubur lambuk perpaduan enak dan sedap. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Kita bersurai dahulu. Jangan lupa ambil bungkusan bubur lambuk masing-masing, ucap Pak Osman selepas siap berkemas. Amin, rakan-rakan dan penduduk kampung melangkah pulang dengan gembiranya walaupun penat seharian bekerja. Kemesraan terjalin indah dan perpaduan akan terus utuh di kampung Seri Cempaka. Baiklah murid-murid, kita sudah pun selesai membaca teks cerpen bubur lambuk perpaduan ini dan kita mahu menjelaskannya. Dan di sini Cikgu Afan sudah pun menyediakan ringkasan untuk memudahkan murid-murid memahaminya. Yang pertama di situ kita lihat penduduk kampung Seri Cempaka bergotong royong memasak bubur lambuk perpaduan di balai raya. Yang kedua, bubur lambuk diberikan kepada semua penduduk. Yang ketiga, bantuan barangan dan wang disumbangkan oleh penduduk kampung tanpa mengira agama dan bangsa bagi menjayakan program masakan bubur lambuk. Dan yang terakhir, Pak Osman berterima kasih kepada penduduk kampung yang bergotong royong kerana dapat menjalinkan perpaduan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks cerpen bubur lambuk perpaduan ini dengan sebaiknya.
Seterusnya, mari kita membaca teks catatan yang ditulis oleh Farisha bersama rakan-rakannya. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu untuk membacanya dan kemudian murid-murid perlulah menjelaskannya sebentar lagi. Kemudiannya, Farisha, Rubini dan Syufen membuat catatan mereka sendiri tentang cerpen bubur lambuk perpaduan itu. Khamis, 26 Mei 2021. Kita boleh tambah sendirilah di situ tahunnya ya. 9 pagi. Penduduk kampung Seri Cempaka mula berkumpul di balai raya. Makcik Aminah, Puan Ang dan Puan Vazanti pun ada. Mereka sedang menyiapkan ramuan untuk memasak. Pak Osman, Encik Yo dan Encik Vijay pula menyiapkan tempat memasak. Mereka bertoleransi semasa membuat pekerjaan. Pukul 10 pagi. Peserta gotong royong berehat. Mereka mengambil peluang itu untuk bertanya khabar dan bertukar-tukar fikiran tentang isu-isu semasa. Pak Osman masih tekun merancang aktiviti seterusnya. Pukul 2 petang. Beberapa orang penduduk lelaki memulakan kerja memasak. Pak Osman, ketua chef, memantau sambil mengusik mereka dengan aksi jenaka. Penduduk tidak kerenggusi dengan celoteh beliau. Derayan gelak tawa mewarnai suasana di situ. Suasana mesra dan harmoni. Pukul 5 petang. Kerja membungkus dan memasukkan bubur lambuk ke dalam bekas bermula. Walaupun panas dengan bahang api, mereka tetap sabar dan tenang. Pukul 5:30 petang. Amin, Ahmeng dan Suraj mengagihkan bubur lambuk kepada semua penduduk kampung. Rezeki sama dirasa akan mengeratkan perpaduan antara kaum. Baiklah murid-murid, kita sudah pun selesai membaca teks catatan ini dan kita mahu menjelaskannya lah. Dan Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyediakan ringkasannya di sebelah kanan itu dalam kotak yang berwarna oranye. Yang pertama, penduduk kampung berkumpul untuk memasak bubur lambuk. Yang kedua, penduduk kampung bertanya khabar dan bertukar fikiran semasa berehat. Seterusnya, penduduk lelaki memasak bubur lambuk sambil bergurau senda. Yang keempat, mereka membungkus dan memasukkan bubur lambuk ke dalam bekas. Dan yang terakhir, Amin, Ahmeng dan Suraj mengagihkan bubur lambuk kepada semua penduduk kampung. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks catatan yang ditulis oleh Farisha bersama dengan rakannya ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu catatkan 7 jawapan yang bersesuaian pada tempat kosong dalam teks cerita ini. Murid-murid, sila rujuk slide aktiviti 1 tadi sebagai panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah dan senang, iaitu murid perlu lengkapkan teks cerita ini dengan jawapan yang cikgu sediakan di atas itulah, iaitu ada bubur lambuk, balai raya, berbuka puasa, wang, perpaduan, bangsa dan juga terima kasih. Jadi di sini murid perlu catatkan semula jawapan tersebut dalam tempat kosong yang cikgu nyatakan dalam teks cerita inilah. Dan murid perlulah merujuk slide aktiviti 1 tadi ya, untuk mendapatkan panduan jawapannya. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid.
Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.